حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa di bawah di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa mempermudahkan urusan semua sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam siaran live diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Alhamdulillah hari ini saya dah jauh sikit. Bukan kat sekolah, hari ini ada urusan di luar kawasan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi keizinan. Lagi ada program mula pukul 8.30. Jadi hari ini kita cut short lah kita punya perbincangan. Paling lewat pukul 8.25 kita berhentilah, insya-Allah. Apapun saya teruskan komitmen setiap minggu sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa yang dapat live, silakan live. Siapa yang tak dapat live boleh tengok rakaman yang ada dalam kita punya Facebook page kita, dan kita boleh sebar-sebarkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ini kita sambung lagi perbicaraan kita daripada yang minggu lepas punya.
kan. Minggu lepas kita telah sebut tentang bagaimana pendidikan, pengukuhan sosial dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan ini, saya ulang sekali lagi bahawa di sana ada 4 pengukuhan, 5 pengukuhan secara keseluruhannya dari sudut tarbiyah, iaitu pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, pengukuhan pemikiran, pengukuhan sosial, dan yang kelima pengukuhan jasmani. Dan sekarang kita masih lagi dalam tajuk yang keempat, iaitu pengukuhan sosial. Bagaimana dalam pendidikan, di sana tanggungjawab kita sebagai pendidik, khususnya ibu bapa dan juga para guru. Guru-guru pun kita sarankan untuk stay di sini sama-sama dengan saya live pagi ni, khususnya guru-guru 1000, sebagai bekalan kepada kita untuk kita mentarbiah anak-anak kita. Bagaimana dalam siri yang lepas saya telah sebut sifat-sifat yang perlu ada sebagai seorang guru pembimbing, ataupun dalam istilah Arabnya mursyid. Mursyid ni orang yang membimbing, guru-guru yang membimbing. Jadi kita nak membimbing orang, kita kena bimbing diri kita dulu. Pertingkatkan kualiti hidup kita, kualiti diri kita dengan beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang kita sebut minggu lepas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri. Kalau lupa, tengok balik yang minggu lepas punya siaran. Ada 7 ciri yang perlu ada sebagai kepada seorang pembimbing, mursyid, guru, untuk melahirkan anak yang baik. Kan? Ianya bermula daripada diri kita. Bila kita sampaikan sesuatu, kita sampaikan daripada jiwa kita yang sebenar. Sampaikan dengan keikhlasan, barulah ia akan memberikan natijah yang terbaik kepada anak-anak kita. Macam seorang ibu yang menasihatkan anaknya, kan? Ibu-ibu yang menasihatkan anaknya, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Betul-betul ikhlas. Kalau nak tegur anak dia, dia akan tegur dengan ikhlas. Begitu juga kita minta kepada guru-guru, para guru, kita bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan kesungguhan. Gaji ni kira second. Yang kedua, yang pentingnya apa kita punya sumbangan kita kepada anak-anak kita. Kita akan rasa puas hati bila kita melihat hasilnya. Mungkin hasilnya bukan sekarang, hasilnya nanti 4 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kan? Dan alhamdulillah lah, kita di 1000 ni dah lama dah bertapak, sejak daripada 2005, kan? Maksudnya kalau 2005 anak tu 7 tahun masa tu, sekarang dah berapa tahun dah. Ada anak-anak 1000 yang dah datang ke 1000 balik jadi guru pada. Maknanya itulah kepuasan kita sebagai seorang pendidik. Jadi insya-Allah kita sambung ini lagi perkongsian tuan kitab ni daripada tajuk berkaitan dengan mursyid, seorang guru mursyid, guru pembimbing. Antaranya Allah SWT firman dalam muka surat 239, 238. Daripada kitab ni kita boleh tengok Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, selepas kami menerangkan kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekian makhluk, kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki amal mereka serta menerangkan kebenaran, maka orang itu aku terima taubat mereka
Dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha mengasihan. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan keterangan kitab suci yang diturunkan Allah dan membelinya dengan sedikit faedah, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan boleh azab siksa yang tidak terberi sakit. Ini antara dua ayat yang Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, orang yang mengaji Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, lebih lagi orang yang ada pendidikan agama, kan, ada background agama, ilmu yang dia ada, dia kena sampaikan. Jangan sembunyikan, jangan terhenti setakat kita sahaja. Maknanya kalau rantai ilmu tu kita belajar daripada, maknanya ilmu tu asalnya daripada Rasulullah SAW, sampaikan daripada generasi ke generasi sampai kepada tok guru kita, sampai kepada ustaz yang kita belajar, sampai kepada siapa yang kita belajar, cikgu kita. Jangan terhenti setakat kita saja. Kita kena sampaikan. Ini tanggungjawab kita, khususnya kepada guru, khususnya kepada para ibu bapa, dan lebih-lebih lagi kalau dah ada di kalangan para alim ulama, kan. Dalam surah Baqarah ni ceritanya lebih kurang tentang orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi. Antara sifat orang Yahudi, mereka menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, kerana dalam jiwa mereka, kalangan ulama mereka, Allah Ta'ala bongkar kat isi hati mereka bahawa mereka ni suka menyembunyikan kebenaran, ambil kesempatan atas kepentingan peribadi. Jadi sifat ini perlu dijauhkan. Rasulullah SAW juga mengancam siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama atau mendiamkan kebenaran yang wajib diketahui dalam agama dengan periknya api neraka. Dalam satu hadis Nabi SAW direkodkan oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah merekodkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia berkenaan urusan agama, Allah Ta'ala akan memakaikan manusia itu dengan kekangan api pada hari kiamat. Jadi tanggungjawab dakwah, tanggungjawab menyampaikan harus diteruskan. Ikutlah media mana yang ada, kan. Macam apa yang kita buat pagi ni, kita menggunakan media sosial, kan. Dan kita sekarang ni platform Facebook, TikTok pun kita ada juga, tapi hari ni tak sempat nak buat TikTok, kan. Ini ada kat luar, jadi minggu depan kita akan online juga melalui akaun TikTok kita. Bolehlah sampaikan, insya-Allah. Semoga bermanfaat lah apa yang kita buat ni, walaupun ini sekadar usaha yang kecil saja, kan. Kita ni fokusnya kepada waris 1000, kan, dan juga warga 1000, tapi ya manfaatnya akan di luar sana, dia unlimited, kan. Kita punya coverage kita ni unlimited, satu dunia boleh menyertai bersamalah. Mursyid dan ulama terdahulu yang melaksanakan tugas mendidik, bimbing dan menyucikan jiwa adalah orang-orang yang memiliki kefahaman yang tinggi berkenaan agama. Mereka juga orang yang wara', bertakwa dan mengamalkan cara hidup Islam seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan memberi gambaran yang sebenar tentang Islam dalam pergaulan sosial, kefahaman Islam, peranan mendidik,
Dan mereka juga tak pernah mendiamkan perbuatan mungkar dan menjadi kewajipan untuk mereka mencegah perbuatan mungkar itu. Jadi dalam kitab ni, siapa ada kitab ni? Kalau tak ada beli, ada dibawakan beberapa contoh-contoh kata-kata imam-imam, ulama-ulama, musyrik-musyrik, bagaimana mereka meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, sumber rujukan yang tertinggi. Dan apabila meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan yang tertinggi, maka segala permasalahan yang dihadapi oleh dunia sekarang ni akan menempuhi jalan penyelesaiannya. Secara umumnya saya sebut begitulah, supaya mudah faham. Sebab dalam kitab ni detail lah, kita tak baca lah satu-satu kata-kata ulama-ulama tersebut kan. Antara yang disebutkan Syekh Imam Al-Arif Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutkan dalam kitab Al-Fathul Rabbani, bagaimana apabila ada seseorang itu kebergantungan dia kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan menghapuskan kepercayaan etisma. Maknanya apa problem itu? Problem itu adalah akidah. Akidah akan selesai. Masalah akidah akan selesai. Sekarang ni pun macam-macam masalah akidah kan yang melanda kita pun risau anak-anak kita kan, generasi akan datang ni. Antaranya gerakan murtad. Masya-Allah. Secara terang-terangan ada manusia-manusia yang mengaku murtad. Di Malaysia pun ada, di Indonesia masya-Allah lagi hebat kan, secara terang-terangan gerakan murtad ini. Kita harap moga Allah Taala peliharalah kita semua, pelihara anak-anak kita kan. Masing-masing doa untuk anak-anak sendiri, insya-Allah kan. Masing-masing jaga anak-anak sendiri, insya-Allah akan selamatlah. Masing-masing jaga diri sendiri, jaga keluarga sendiri, insya-Allah akan selamatlah. Semua orang berperanan. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam At-Tasatturi pun cerita perkara yang sama. Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Apabila berlaku penentangan apa-apa pun, judgement kita ialah Al-Quran Sunnah. Apa Allah Ta'ala kata, apa Nabi SAW kata kan. Jadi kita refer lah kepada orang yang alim, orang yang tahu tentang perkara ini, ustaz-ustaz, ustaz-ustazah kan, para alim ulama, apa sahaja tentang persoalan, permasalahan dunia sekarang ni. Kerana Islam tu sifatnya syumul, Islam tu sifatnya merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Dan segenap aspek kehidupan manusia itu ada penyelesaiannya. Allah Ta'ala memberikan penyelesaian umum kepada setiap permasalahan manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan satu buku panduan untuk hidup, satu manual book, iaitu Al-Quran. Dan diterjemahkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran tersebut dihuraikan, diajarkan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Apa sahaja permasalahan kita tentang Imam Abu Hasan Asy-Syazili sebut tentang kasyaf, tentang tasawuf, tentang ada bahaya golongan batin iaitu Syiah, tentang wali-wali, orang yang sifat orang kita panggil wali-wali kan. Dia kata kalau kamu lihat ada orang diberikan karamah, boleh duduk di atas udara, boleh berjalan atas air, jangan tertipu dengan orang itu sehingga kamu merasakan sendiri ketika melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, menjaga batasan agama dan mengamalkan syariat. Apa-apa pun dia punya baseline dia adalah syariat. Dia buat magic macam mana sekalipun, kita punya garis panduan kita, kita punya SOP kita, kita punya protokol kita, prosedur kita adalah ikut syariat ke tak ikut syariat. Itu saja dia punya baseline dia. Apa lagi? Begitulah seruan mereka bagi menegakkan kalimah Allah SWT, mencegah kebatilan dan kemungkaran serta berjihad pada jalan Allah SWT.
Mari kita hayati kata-kata ditulis oleh penulis-penulis hebat berkenaan para mursyid Rabbani dan sikap mereka terhadap kerja-kerja dakwah, kerja-kerja jihad dan pendidikan mereka dalam rangka menegakkan kebenaran berhadapan dengan kebatilan. Syekh Abu Zahra mengatakan ilmu tasawuf itulah tasawuf seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fudah pada zaman-zaman akhir ini. Tasawuf mempunyai banyak keistimewaan dan kesan peninggalan yang jelas. Lihatlah umat Islam di barat, tengah dan timur Afrika. Imam mereka adalah hasil daripada tasawuf. Tasawuf ni bahasa yang kita boleh mudah adalah penyucian jiwa, kan? Maknanya berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hati. Imam Sanusi apabila beliau mahu mendamaikan antara Islam, pendekatan pertama yang diambillah mengikut jalan tasawuf. Walaupun pendekatan yang diambil itu pelik, beliau memilih beberapa orang pelajar bagi dijadikan usahawan. Bagi tujuan itu, beliau menumbuhkan beberapa unit. Unit pertama ditubuhkan di sebuah bukit di sekitar Mekah. Kemudian berpindah ke beberapa unit di kawasan yang mempunyai air dan pokok di tengah-tengah kawasan padang pasir. Berkat usaha gigih pelajar-pelajar dipilih itu, beliau berjaya mengeluarkan air dan menghasilkan tanaman dan buah-buahan yang banyak. Kemudian beliau melatih pelajar-pelajar itu berperang dan memanah hingga menimbulkan keresahan dalam kalangan tentera Itali selama lebih 20 tahun ketika kerajaan Osmaniyah gagal membantu rakyat Libya. Penentangan di bawah kepimpinan Sanusi, Imam Sanusi, jangan kata Sanusi lain pula. Penentangan di bawah kepimpinan Sanusi berterusan di unit-unit ini hingga Allah SWT menjatuhkan kekuasaan Itali dan gerakan Sanusi bergerak semula. Kami berharap supaya gerakan Sanusi ini hidup semula seperti gerakan ini, bermula dengan pendekatan sufi yang aktif dan kuat. Ini antara pendekatan yang dibawa oleh Imam Sanusi. Dia punya kesannya tu, pendidikan dia, pendidikan yang dia nak sampai ke peringkat tasawuf ni, maknanya dia dah selesai akidah, akidah dah selesai, ilmu ibadah dah selesai, baru masuk ilmu tasawuf. Maksudnya hasil dia tu melahirkan pelajar-pelajar yang akhirnya sanggup berbuat apa saja untuk mempertahankan negara daripada penjajahan luar. Ketika itu kerajaan Osmaniyah pun tak dapat nak bantu rakyat Libya, dan Imam Sanusi ini melahirkan pelajar-pelajar. Sudah tentu ia memakan masa yang lama untuk melahirkan manusia-manusia macam ni. Tapi dia akan bermula dengan pendidikan asas dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana agama ini agama yang perlu diperjuangkan. Kalau tak diperjuangkan, agama ini akan mati, agama ini akan ditindas. Dan Allah Ta'ala menjamin agama ini tidak akan mati. Kerana akan ada sepanjang masa, sepanjang zaman, orang yang akan memperjuangkan agama. Persoalannya, sama ada kita ini bersama-sama dengan perjuangan tersebut, atau kita ini akan tercicir. Maka kita pilihlah untuk bersama-sama dengan orang yang memperjuangkan agama, dengan mengambil asas pendidikan ini. Ustaz Sabri Abidin mengatakan dalam persidangan Liwa'ul Islam, realitinya golongan sufi yang menyebarkan Islam di dunia ini. Saya mahu sebutkan kepada semua, sejak 50 tahun yang lalu Syekh Al-Bakri menulis sebuah kitab. Dalam kitab itu beliau memetik kata-kata golongan mubaligh Kristian. Mubaligh Kristian kata apa? Kemana saja kamu pergi, ke pedalaman Afrika yang jauh daripada tamadun maupun ke pedalaman Asia, kami pasti mendapati orang sufi sampai terlebih dahulu daripada kami, dan mereka menang dalam dakwah. Jadi ini kata-kata golongan mubaligh Kristian pada zaman itulah, kan. Jadi bila manusia itu betul pendidikannya, dia dimantapkan akidahnya, dimantapkan ibadahnya, dimantapkan tasawufnya, akhlaknya, akan melahirkan orang yang berdakwah, menyampaikan Islam. Sampai mubaligh Kristian ni kata, pergi ke mana pedalaman Afrika, orang yang lengkap pendidikannya dah sampai dahulu, dah menyampaikan dakwah. Banyaklah cerita-cerita yang dibawa dalam ni, kita pun tak sempat nak cover semua, kan. InsyaAllah kena belilah buku ni kalau
apa tak ada. Kalau ada boleh baca dalam muka surat 2 ataupun 4. Dan kita tengok sebenarnya ulama-ulama di Nusantara pun begitulah sifat mereka. Kan? Kitab-kitab yang kita baca, Syekh Daud Fatani, Abdul Rahman Al-Falimbangi, kan? Syekh yang buat kitab-kitab yang kita baca kat masjid-masjid ni, mereka adalah golongan mujahidin yang mempertahankan tanah air daripada penjajah. Yang kita baca kitab tu, kita baca bab sembahyang, kita baca bab tasawuf. Tapi kadang-kadang secara umumnya manusia lupa bahawa ulama-ulama ini mereka mempertahankan tanah air daripada penjajah. Mereka menyeru kepada jihad pada zaman itu. Boleh tengoklah dalam kitab-kitab Munyatul Musalli contohnya, kat belakang tu, walaupun kita solat, tapi di kat belakang tu ada berkenaan dengan kepimpinan, berkenaan dengan perjuangan, yang mana maksudnya mereka ini tidak mengambil Islam tu sebahagian sahaja, tapi secara menyeluruh hatta sampai memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kesimpulannya, para ulama, ahli sufi dan pengasas-pengasas tarekat yang disebutkan tadi adalah orang yang memainkan peranan penting dalam membawa dakwah dan risalah Islam kepada manusia. Mereka menggabungkan antara ibadah dan jihad. Dua ni tak boleh berpisah, ibadah dan jihad. Dan dalam dunia sekarang ni, antara item atau perkara yang menakutkan barat, menakutkan golongan-golongan yang tak suka kepada Islam adalah tajuk jihad. Dalam silibus pendidikan-pendidikan yang dikuasai oleh barat, mereka membuang tajuk ni kerana mereka tidak mahu Islam ini tersebar dengan jihad yang adalah diri dalam jiwa umat manusia, umat Islam khususnya. Mereka menggabungkan antara ibadah dan jihad, serta antara hak Allah SWT dan hak manusia. Di sana ada keseimbangan. Inilah keindahan ajaran Islam ni, seimbang dunia akhirat, ibadah dan jihad. Mereka melaungkan suara kebenaran di hadapan pemimpin-pemimpin diktator dan penjajah yang zalim terhadap umat Islam. Jadi kalau anak-anak kita didik sampai tahap ini, Masya Allah, kita akan melahirkan generasi harapan yang sangat kuat. Kerana sepanjang sejarah, kita baca sepanjang sejarah, Islam itu berada di kemuncaknya apabila Islam itu dipegang secara sempurna. Islam akan jatuh apabila manusia, orang Islam, meninggalkan ajaran Islam tersebut. 1924, kerajaan Turki Osmani jatuh. Bibit-bibit kejatuhan tu dah berlaku sekian lama apabila manusia mengabaikan urusan agama. Hasilnya lahirlah pemikiran sekular yang mengasingkan antara agama dengan kehidupan, menghasilkan agama dengan politik. Jadi kalau tak seimbang seumpama itu, natijahnya masyarakat Islam akan runtuh. Dan kita tengok natijahnya 1924, jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah yang masa itu menaungi negara-negara Islam, menaungi menaungi negara-negara Islam, kepimpinan Islam, termasuklah tanah Melayu ketika itu pun di bawah naungan Turki Osmaniyah. Dia boleh bacalah sejarah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Minggu depan ada cerita menarik tentang kisah Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Kita sambungkan insya-Allah. Ada rezeki, ada umur, kalau Allah Ta'ala sudi lah memanjangkan umur saya dan tuan-tuan puan-puan sampai minggu depan, sempatlah kita jumpa. Kalau tak sempat, kita jumpa dah ke akhirat, insya-Allah. Mohon maaf hanya ada tutur cara salah silap daripada program segi 8.30. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersama-sama
menaungi rahmatnya dan barakahnya kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mendengar suara ini, yang menonton siaran ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini ada manfaat lah untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi mohon maaf. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.